الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ويسر ولا تعسر وامتنن ومثل من خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaan hari yang baru ini sudah masuk yang ke-26 bulan Muharram. Kita berada di penghujung Muharram, berbaki dalam 3 atau 4 hari lagi dalam bulan haram ini. Bulan yang istimewa, bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Dengan syaitan rajim, inna iddatas syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda fiha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan di dalam ketetapan yang Allah tulis di dalam kitabnya semasa Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, ini bulan yang dihormati. Nabi SAW disebut dalam satu hadis sahih dari Imam Al-Bukhari bahawa bulan haram ini ada 4, ini 3 yang datang berturut-turut, ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Itu berada di penghujung bulan yang datang berturut-turut, dan satu yang datang berasingan, ini bulan Rajab. Menjumpa dengan Rajab nanti dalam 6 bulan daripada sekarang. Kalau kita terlepas, apakah kelebihan bulan haram ini digandakan segala pahala di dalamnya? Menurut pendapat Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir, dan disetujui oleh sebagian besar ulama fasir yang lain. Kalau pahala kita digandakan oleh Allah SWT, satu pahala kita yang kita buat biasa kali dengan 10 dah. Dalam bulan haram ini 10 kali dengan 2, dan kita akan dapat 20. Contohnya solat fardu berjemaah tadi kita dapat 27 kali ganda, lebih baik daripada solat bersendirian. Dalam bulan haram ini 27 kali dengan 2 kalau nak ikut sifir yang di pendapat Imam Ibn Kathir tadi. Maka kita akan dapat 54 kali ganda berbanding dengan orang yang solat bersendirian. Masuk bulan Safar nanti 4 hari lagi, 3-4 hari lagi, maka dia akan kembali kepada yang asal 27. Itu kelebihan dia. Tapi dosa yang dikerjakan dalam bulan haram ini juga turut digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dosa ni satu dosa kali dengan 1 kan, kemudian kali dengan 2. Dia tak menyamai, masih lagi tidak menyamai pahala yang Allah nak bagi pada kita. Kenapa Nabi nak bagi galakan supaya kita sentiasa buat benda yang baik dalam bulan-bulan haram ini. Dan kalau kita dah menyibukkan diri kita dengan amal soleh, maka kita tidak akan sibukkan diri kita dengan dosa. Kalau buat pun dalam jumlah yang minimum, dan kita banyakkan istighfar, selawat, dan juga tahlil, tahmid, tasbih, takbir dan sebagainya sebagai zikir harian kita. Jadi kita akan sambung perbahasan kitab amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab puasa. Kita sambung sebelum saya pergi sepunti, saya pergi haji, iaitu kita balik dalam 2 minggu yang lalu. Kita akan sambung dalam bab puasa. Bab puasa ni kita dah maklum lah sebenarnya, tapi atas disiplin ilmu kitab yang kita baca ni, kita kena baca juga. Dia kata kenapa Ustaz sibuk pasal puasa pula bulan-bulan ni. Dia tak tahu, walaupun puasa wajib tak ada, tetap ada puasa sunat.
Sebelum saya terlupa, kita baca dulu zikir yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Juhairiyah 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali waktu petang, selepas asar, lepas subuh dan selepas asar. Saya baca, tuan-tuan ikut, tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Dan untuk baca zikir ni tuan-tuan dan puan-puan tiap hari 3 kali selepas waktu subuh dan 3 kali selepas waktu asar. Kalau mengamalkan makfurat, memang kita dah hafal, kita akan biasa jumpa dengan zikir ni. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau tak, kita cari saja Google saja dan kita simpan dalam handphone kita zikir yang Nabi ajar kepada Sayyidatina Juhairiyah untuk dibaca pada waktu pagi. Apa pahala dia? Dia akan dapat pahala seperti orang yang beribadah daripada selepas subuh sehingga matahari naik. Kalau kita baca selepas asar, seperti orang yang beribadah selepas asar sehingga matahari terbenam. Kita jangan beribadah pun tak banyak, tapi pahala dia sama. Okey. Pada pagi ini tajuk dia adalah berbuka puasa sebelum menunaikan solat. Berbuka puasa sebelum menunaikan solat. Sudah maklumlah sebenarnya kita baca hadis. Diceritakan dalam Sahih Muslim bahawa Abu Atiyah Malik bin Amir dan Masruq bin Al-Ajda', 2 orang tabi'in yang mulia, bertandang ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masruq berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ada 2 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing terkenal dengan ilmu dan kebaikannya. Salah seorang di antara mereka berbuka puasa terlebih dahulu lalu mengerjakan atau mendirikan solat maghrib, dan kemudian seorang lagi mendirikan solat maghrib terlebih dahulu dan berbuka puasa kemudian. Siapakah di antara mereka berdua yang betul? Faqalat Aisyah tu, "May yu'ajjilul maghriba wal iftar?" Qala Abdullah. Faqalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Rawahu Muslim. Sayyidatina Aisyah berkata, siapakah yang berbuka puasa terlebih dahulu kemudian mendirikan solat maghrib? Jawab Masruq, Abdullah. Sayyidatina Aisyah pun berkata, begitulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi berbuka terlebih dahulu baru Nabi solat maghrib. Nama Abdullah yang disebutkan dalam hadis di atas adalah Abdullah bin Mas'ud. Kita panggil, dikenali dengan nama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi, apa yang biasa dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah sama dengan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, iaitu baginda terlebih dahulu berbuka puasa daripada solat maghrib, seperti yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah ketika menjawab pertanyaan Mas'ud. Ini yang biasa kita buat. Paling-paling tidak pun kita makan kurma, makan air, makan kuih dalam bulan Ramadan lah. Ketika puasa sunat, ada setengah tempat yang saya pergi, Masjid Surau, dia juga turut mengadakan iftar untuk puasa sunat. Tapi tak ramai lah, tak banyak lah masjid atau surau yang buat tu. Isnin Khamis maksud dia. Jadi makan macam mana? Begitu juga, makan terlebih dahulu baru solat maghrib. Ada yang jenis makan ringan terlebih dahulu. Kalau solat sunat ni, kebiasaan yang saya pergi tu makan berat terus. Dia makan yang berat terus, makan minum air, kuih, kemudian terus nasi lah. Kalau dalam bulan Ramadan dia lain. Tempat yang saya pergi tu ada tempat yang makan ringan terlebih dahulu, kemudian makan berat. Tak kira lah makan macam mana, tapi buka puasa dulu. Sebaik-baiknya orang yang berpuasa berbuka terlebih dahulu setelah dia yakin bahawa waktu maghrib telah tiba, sama ada dengan melihat kedudukan matahari atau melalui perkhabaran daripada sumber yang boleh dipercayai. Kata pengarang, kini waktu maghrib dapat diketahui melalui kalender, radio, televisyen dan azan maghrib daripada pembesar suara di masjid-masjid. Demikianlah sunnah Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada kita sebagai teladan. Berdasarkan sebuah hadis qudsi disebutkan, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra, rawahu at-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
hambaku yang paling aku suka ialah orang yang paling menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, maknanya tidak ditangguhkan. Begitu juga dengan Bilal lah. Bilal buka puasa dulu. Buka puasa mana sepak Ustaz, minum air dulu. Kalau masa macam makan kurma sebiji lambat pula, siang pula, sepatutnya azan kena cepat, maka makanlah secubit daripada kurma tu. Ambil sikit, ambil rasa, kemudian nak sambung lagi selepas azan, ataupun minum air terlebih dahulu. Ada di kalangan ada juga yang di kalangan Bilal yang saya jumpa, saya cerita baru dia tahu. Tapi biasanya orang tahu, kadang-kadang terlepas pantang. Terus azan. Masuk waktu tek terus azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas azan pun makan dengan minum. Saya kata ni menyalahi sunnah. Nabi suruh makan dulu. Tapi makan yang lain, minum 3 teguk air kan cukup lah, ambil syarat. Atau makan secubit daripada tamar. Kalau tak boleh makan seperti orang lain, bila kan dia tak boleh lewatkan azan, dia akan menzalimi orang yang puasa pula. Tapi kalau dia tak buka puasa, dia buka selepas azan, maka dia menzalimi diri dia sendiri. Tak apa Ustaz, sekejap je. Memang sekejap, tapi ini menyalahi sunnah. Nabi suruh buka puasa, terus masuk, terus buka. Antara hamba-hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang menyegerakan berbuka puasa seperti sunnah Rasulnya. Puasa sunat bersama. Al-Muhallah berkata, hikmah menyegerakan berbuka puasa adalah orang yang berpuasa tidak menambah puasanya dengan sedikit pada waktu malam. Dah azan maghrib keterusan. Saya di Mekah dengan Madinah itu sudah maklum lah, kalau hari Khamis, Isnin dengan Khamis mereka akan ada juga iftar. Lebih-lebih lagi di Madinah. Masjidil Haram pun ada, tapi Masjidil Haram ni luas sangat. Ada yang dapat, ada yang tak dapat, dibagi-bagi gitu ya. Kalau Masjidil Nabawi ni, bagaimana tuan-tuan kalau ada pengalaman pergi tu, dia akan hantar saprah tu lah, plastik tu. Tapi itulah sebab dia besar, dia ramai, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit, ada yang tak dapat langsung, itulah antara rezeki masing-masing. Tapi Isnin Khamis memang akan ada. Jadi di azan dia terus makan, minum air sikit, kuih-kuih sikit, roti manis gitu, benar selesai. Ada yang dibagi, yang pengalaman saya itu dibagi wajibah iftar kami dalam plastik bag besar sikit. Wajibah tu maknanya jamuan atau makanan hidangan untuk orang yang buka puasa. Yang tu tak semua orang dapat, sebab ramai dalam Masjidil Nabawi ni, ramai beratus-ratus ribu. Ada yang duduk atas kapet. Sekarang semua kapet hijau lah. Dulu saya cerita, kalau khusus umrah tu atau khusus haji ke, kita cerita kapet di Madinah ketika tu warna merah. Nak kenal Raudhah mana, kapet warna hijau, putih. Hijau putih sikit tu. Hijau lah, mana hijau kita. Sekarang semua hijau. Masjidil Haram pun semua hijau. Tak boleh nak cerita dah. Jadi macam mana nak kenal Raudhah sekarang ni pun kena guna nusuk lah. Nusuk dia punya mula daripada tahun lepas lagi ada apps. Nak masuk Raudhah kena book waktu dia, dan kita masuk ikut waktu dia. Tak boleh lah nak pergi terjah itu. Terjah masa kita beratur, dicek nusuk tu handphone lah, dicek tak ada, kena halau lah pada tempat tersebut. Ada waktu yang diberi. Waktu pun kalau berkenaan bertepatan dengan hampir dengan waktu solat, tu pandai-pandai lah. Saya sendiri tak sempat, sebab tak berani. Tu ketika antara maghrib dan isyak. Sebenarnya boleh lah, tapi dia bagi dalam 10 minit, 15 minit ni untuk berada dalam Raudhah, kapet hijau tu. Nak ceritanya kapet hijau ni, orang di kapet tu yang seluruh dalam seluruh masjid tu lah yang dia bagi, dia hampa saprah tu, dan dibagi wajibah ni adalah hidangan atau jamuan ataupun makanan untuk orang yang iftar dalam beg plastik. Dalam beg plastik tu ada apa? Air mineral atau air zam-zam, kurma, roti manis, roti kering, ada juga jus. Dibagi tu. Jadi nak ceritanya, dia suruh makan itu dulu, tapi takkan sempat makan semua. Baik itu banyak juga. Makan sikit, kemudian dia iqamah, terus solat. Begitulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritanya. Okey.
dulu, kini dan selamanya. Supaya kita tidak menambah. Ada golongan yang menambah, dia buka selepas solat maghrib. Ada yang buka selepas solat isyak. Golongan apa? Golongan Syiah. Ini kata tuan-tuan, Syiah ni dia tak nak sama dengan orang Sunni. Yang pertama, dia akan mula puasa lebih lewat daripada Sunni. Contohnya puasa dia ada dua kita kan. Contoh Malaysia puasa hari Isnin contoh. Saudi puasa hari Selasa. Bagi contoh lah kan. Orang Syiah ni akan puasa hari Rabu. Beza 3 hari, beza 2 hari dengan orang Malaysia. Kenapa? Dia tak nak sama juga dengan orang Sunni. Itu yang pertama. Dan raya pun sama juga. Dia akan raya lebih lewat lagi. Yang kedua, berbuka puasa. Azan maghrib tu tak buka puasa. Dia buat biasa solat. Lepas azan maghrib, barulah dah gelap, barulah dia buka puasa. Maknanya minum air pun tak, makan kurma pun. Ini orang Syiah. Ini kena jaga, jangan menyamai orang Syiah. Nabi tak bagi menyamai orang-orang yang dia tidak berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita supaya kita sentiasa menyalahi mereka. Yahudi ke, Nasrani ke, juga termasuk orang Syiah. Selain daripada itu, berbatang menyegerakan berbuka puasa adalah baik untuk fizikal dan lebih kuat untuk beribadah. Kita nak solat maghrib, nak solat isyak tu, makan sikit lagi. Tak dapat makan, minum air. Makan kurma, kemudian yang manis lebih elok untuk diri kita sebenarnya. Apa yang dapat dijelaskan bahawa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam menjegerakan berbuka puasa dapat menutup pintu mereka yang suka berlebih-lebihan dalam beribadah. Dia kata tak apalah, lebih lah. Solatlah maghrib dahulu. Apa lu sibuk dengan makan selepas maghrib? Memang tak apa. Memanglah solat maghrib tu. Tapi di antara azan dengan iqamah tu, kita makanlah sikit. Kalau tak nak makan banyak. Makan banyak mungkin ambil masa dalam 10 hingga 15 minit. Tempat yang saya pergi tu, kalau ada iftar pada hari Isnin dan hari Khamis, surau dalam masjid, ada beberapa buah di Lembah Kelang ni yang saya pergi, dia akan lambatkan sikit iqamah maghrib. Ada yang tak lambatkan 10 minit juga. 10 minit pandai-pandai lah nak makan. Dia jamu dia letak dia dah letak nasi dah. Tak nasi siap-siap dengan lauk semua. 10 minit je. Azan dengan iqamah tu seperti biasa 10 minit. Azan 7.30 contoh, 7.40 dah komat. Jadi pandai-pandai lah. Tempat ke tak? Ada yang masbuk lah. Jadi ambil sikit, sambung kemudian. Kalau nak kata tak apalah, makan sikit lah. Lepas solat nanti baru makan. Turun-turun memang tak ada lah, dah habis lah. Tu masalah dia pula. Dia kena makan juga sikit. Ada yang 15 minit. Tempat yang saya pergi ada yang 15 minit. Maghrib, maknanya dia iqamah. Maghrib 7.30 untuk kita kata 7.45 boleh iqamah. Dibagi masa 15 minit untuk makan. Dia juga macam tu. Kalau di Masjidil Nabawi 10 minit. Sebab dia bagi benda yang kering-kering kan. Maghrib dulu, dalam pukul 7 juga. Maghrib 7, tapi awal 7.5 minit itu. 7.5 minit azan, 7 suku solat. Isyak dia lambat, isyak seperti Malaysia 8.40 lebih. Hampir 8.40. Sekarang musim panas, dia waktu malam pendek. Subuh pukul 4. Pukul 3 ni bangun dah. Makan malam makan malam pukul 9.30. Saya kebiasaan makan malam 9.30, 11 nak tidur. 3 nak bangun dah. Dan solat subuh pukul 4. Pukul 5.30, 5.40 matahari dah naik dah. Pukul 7 tu dah panas dah. Sama sepanas. Panas siang hari dia lebih panjang daripada malam. Kalau tuan-tuan nak pergi lah, sekarang dia dah buka lah. Mungkin nanti cuti sekolah nanti ramai yang pergi. Nak cerita. Tapi tuan-tuan tengoklah, Isnin dengan Khamis kan ada. Puasa tak puasa, tak apa, semua akan dapat. Siapa yang sponsor wajibah tu, saya tanya masa tu, orang-orang kaya di Mekah dan Madinah. Mekah tu susah sikit lah, tempat tu besar gitu kan. Madinah tu dia bagi pahala, dia nak pahala bagi makan kepada orang yang buka puasa. Dia tak tunggu Ramadan. Seminggu 2 kali. Dalam musim haji itu ada makan free lagi. Makan tengah hari dengan makan malam.
di luar Masjidin Nabawi. Tapi kena beratur dengan orang-orang Pakistan, dengan orang Afrika untuk panjang. Tapi cepat. Malaysia tak adalah kebiasaannya. Nak cerita, siapa yang sponsor tu? Orang-orang kaya berada di Madinah. Sebab mereka percaya dengan hadis Nabi sebut, siapa hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, orang yang bagi makan pada orang yang berpuasa ni akan dapat pahala orang itu. Lagi ramai dia bagi makan, lagi banyak pahala dia dapat. Sama seperti orang puasa walaupun dia tak puasa. Kalau tu tak puasa pun Ustaz tak boleh. Dia bagi makan, dapat sedekah bagi makan. Mereka boleh saja menambah waktu puasa dengan lebih lama. Perbuatan berlebihan dalam ibadah boleh mendorong diri mereka kepada kesukaran dan memudaratkan kesihatan. Sudah tentu perbuatan tersebut tidak baik bagi diri mereka. Apa yang Nabi suruh kita buat, ikutlah. Itu terbaik bagi diri kita. Tak payah tambah-tambah. Berkenaan dalam puasa dan lepas puasa. Sementara Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang akan sentiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita biasa berbuka puasa ni segera, tak ada masalah sangat. Kita lewatkan sahur dan buka cepat kerana dia apabila sudah masuk waktu. Maksud kebaikan di dalam hadis di atas adalah kesihatan tubuh. Orang yang menyegerakan berbuka dan membatalkan puasanya setelah mendengar azan maghrib atau dia yakin telah masuk waktu maghrib, maka perkara ini baik untuk kesihatan dia. Badan nak air, badan nak benda yang manis untuk bagi tenaga. Tentu Nabi suruh kita makan kurma, ataupun buah-buahan kalau tak ada kurma, air kosong. Tak ada juga air kosong, cari buah-buahan, benda yang manis. Sebab dia ketika kita tak cukup air dalam masa 14 jam, 12 jam, 13 jam, 14 jam kita puasa tu, apa yang kita perlukan? Air dan benda yang manis bagi kita. Kalau kita delay lagi, makin tak bagus. Sebab itu, selain daripada itu, kebaikan sini bermaksud redha Allah bagi orang yang melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah akan redha, Allah akan suka sebab kita buat apa yang Nabi suka buat. Sebab tu saya bawa kitab ni. Kitab ni adalah amalan yang disukai oleh Nabi SAW. Kalau kita boleh tiru, maka kita akan dapat banyak sangat pahala. Pahala mengikuti sunnah Nabi SAW, dan pahala kita buat apa yang Allah Nabi suka, dan Allah akan suka secara otomatik. Allah akan suka apa yang kita buat yang disukai oleh Nabi SAW. Sebab Allah yang perintahkan Nabi supaya buat. Okey. Kemudian memulakan berbuka puasa dengan kurma. Sudah maklumlah sebenarnya sebagai tazkir pengenalan diri kita dah nak ingat balik. Amalan yang disukai oleh Nabi SAW merupakan amalan yang suka ditiru oleh sebahagian kaum muslimin, terutama bagi mereka yang tinggal di negara-negara yang tidak mempunyai pokok kurma dan suka mendapatkannya. Ada juga negara, tapi sekarang tak ada masalah lah. Kalau tak ada pun import. Bulan Ramadan sepah-sepah banyak lagi. Dan di luar Ramadan sekarang dah tak ada masalah untuk kita cari kurma, beli online. Oleh yang demikian, ramai ulama mengatakan bahawa hukum menurut mengikuti sunnah fi'liyah adalah tidak lebih daripada sekadar istihbab, yakni disukai. Meskipun tidak jarang dalam sunnah fi'liyah juga terdapat perintah daripada Nabi SAW. Sunnah fi'liyah ni apa yang Nabi buat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin, fa in lam takun rutabatun fatumayyiratun, fa in lam takun tumayyiratun hasawatin mimma. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, yang saya sebutkan tadi. Nabi SAW biasa berbuka puasa sebelum solat dengan beberapa kurma basah. Dipanggil rutab, kurma basah. Kurma basah ni macam mana? Jangan saya cerita. Jika tidak ada kurma basah, maka baginda berbuka dengan beberapa kurma kering. Dan apabila tidak ada kurma kering, maka baginda minum beberapa teguk air. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kurma basah atau rutab merupakan kurma yang belum masak sepenuhnya, tetapi enak dimakan. Selain daripada dimakan mentah, orang Arab membuat sejenis pengat dengan kuah susu dengan menggunakan rutab. Ini katanya kita beli, kalau kita boleh beli sekarang dah ada pun di Malaysia, tapi dia mahal sikit lah, warna kuning-kuning gitu, tangkai sekali tu. Itu nama dia rutab. Yang ni Nabi paling suka.
dia rasa dia kelak manis, dan dia rasa kruk tu, languk tu. Ini nama dia rutab. Jadi mahal lah, satu tangkai tu berapa? Ada jual di Malaysia. Yang ni Nabi paling suka dengan nak buka puasa yang ni. Ini Nabi paling suka. Kalau kita boleh cari yang ni, lebih susah sikit lah nak cari. Ada sekarang boleh beli online, kedai-kedai orang Arab tu ada dah, tapi dia agak mahal sikit berbanding dengan kurma. Ni yang Nabi paling suka. Kalau dipanggil kurma segar, kurma basah. Kenapa basah? Kerana dia segar. Yang kering tu dah dikeringkan dah. Kalau tak ada yang tu, baru kita guna yang kering yang hitam-hitam tu lah. Ajwa pun dikira sebagai kurma kering. Ajwa ni dah jatuh nombor 2 lah, Nabi paling suka ketika buka puasa. Kalau Nabi tak puasa, memang ajwa Nabi paling suka. Nabi suruh kita makan 7 biji sehari. 7 biji sehari pada waktu pagi. Ajwa yang akan dihindarkan daripada sakit perut dan juga sihir. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Ajwa Nabi suruh makan 3 biji 7 biji setiap hari. Tu kalau tak puasa. Kalau puasa, ajwa ni letak nombor 2, jatuh nombor 2, rutab nombor 1. Rutab. Kalau tak ada, barulah Nabi cari kurma kering. Tak ada ajwa, tak apalah, kurma kering yang lain, Mariami ke, macam-macam lagi nama, ambar ke, sukari ke, macam-macam lah. Kalau di Madinah tu kita Madinah tu syurga lah bagi tuan-tuan semua sudah maklum, syurga lah bagi nak beli kurma tu. Tak ada juga, maka Nabi akan minum air apa? Air kosong. Bukan air jus, bukan air sirap. Kita cari air sirap dulu. Tapi kalau makan kurma, kalau nak cari air sirap tak apa, kita dah dapat dah pahala sunnah dengan makan kurma tu. Ni sebelah Allah malaka sumtu dengan air sirap dah. Jangan tak ada pahala sunat dalam situ. Pahala buka puasa okey ada, bersegera, tapi pahala buka puasa dengan apa yang Nabi suka tak ada. Itu orang Arab ni, rutab ni dibuat pengat. Macam mana saya pun tak tahu, saya tak pernah makan. Manakala kurma kering atau tamar adalah kurma yang sudah masak, kurma tersebut kerap diawet, yang tahan lama sikit. Kurma rutab tadi tu, kalau kita beli kena letak dalam peti. Kalau letak kat luar tu, kejap esok ke dia akan jadi lembik-lembik lah, keras atas satu lembik bawah. Kemudian dia akan tak elok lah kalau letak kat luar. Kalau tak dalam peti dia akan tahan. Okay. Kalau kurma kering ni letak kat luar tak apa, masalah. Biasa setahun, ditahan setahun lah, dia tulis itu best before atau use by. Kurma tersebut kerap diawet. Ia biasa dijadikan makanan dalam tin atau sejenisnya. Kurma inilah yang biasa kita jumpa dan kita makan, kata pengarang. Dr. Mustafa Dib Al-Ghura mengatakan bahawa kurma berkhasiat kerana dapat menghilangkan sisa-sisa makanan di dalam perut. Kurma juga merupakan makanan yang baik kerana ia mengandungi banyak protein dan gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Nabi tak sebut pun, Nabi suruh kita makan kurma. Nabi sendiri makan, Nabi suruh makan. Nabi sebut orang yang tidak ada kurma di dalam rumahnya, orang itu kelaparan. Atau Nabi sebut dalam mafhum hadisnya, tidak akan lapar sesebuah rumah yang ada kurma di dalamnya. Orang Arab ni bahasa, kita ni tunggu Ramadan kan baru famous kurma. Orang Arab ni makan sebagai makanan harian, makan pagi. Katakan lagi, Nabi ini memang kurma dengan roti kering. Kita sudah sebut. Kita akan masuk lagi dalam bab makanan. Selepas puasa ni kita akan masuk bab makan dan minum. Makan diet Nabi paling hebat pun roti kering. Kadang-kadang kalau dijamu oleh orang lain dengan nasi dan sebagainya. Diet utama seharian adalah roti kering dengan kurma dan air kosong. Dia bagus. Nabi tak sebut, tapi dikaji oleh manusia pun dia paling bagus. Bahan yang paling bagus adalah kurma. Sangat bagus untuk kesihatan kita. Makanlah kurma. Tak dapat makan banyak, makan sikit tak apa. Ada saya jumpa seorang, berapa orang? 2 orang silap, orang Melayu lah. Pengalaman saya masa bawa umrah di haji je. Bukan sekarang, yang sebelum ni.
Ada orang Melayu dia tak boleh kalau tak makan kurma. Kurma tamal tu lah. Dia akan bawa. Kalau pergi Mekah dengan Madinah tak perlu bawa atau beli. Ini pergi ke mana-mana ke, ada yang saya suruh pergi ke mana tempat yang dia melancong tu, dia bawa juga kurma. Saya tak boleh, tiap pagi memang kena makan. Atau sebelum makan saya kena makan. Allah dia jadikan tabiat. Bukan hanya menunggu ketika puasa saja baru nak makan. Sebab itu adalah diet Nabi SAW dan lebih baik untuk kesihatan tubuh kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dia suka berbuka puasa dengan kurma berbanding dengan makanan atau minuman yang lain. Yang tu selepas tu. Kita buka dengan tu dulu. Dia baik ketika perut kosong, Nabi suruh kita makan apa? Kurma. Dengan minum, tak ada kurma, minum air kosong. Dia membersihkan apa yang ada dalam perut kita. Tak ada juga bau buah. Sebab tu sunnah dia buah ni sunnah makan sebelum makan. Buah sebelum makan. Ramai di kalangan kita yang tersalah, makan dulu, ambil apa, cuci mulut, baru nak hidang buah. Kalau saya cari buah dulu. Kalau tak ada kurma, cari buah yang lain. Buah tu dia mencuci perut kita ketika kita kosong. Mana dalil dia Nabi suruh kita makan kurma terlebih dahulu. Kurma tak ada, kurma tu jenis buah kan, carilah buah yang lain. Atau air terlebih dahulu ketika perut kosong, minum air kosong dulu, dicuci pun. Kalau buah berada di hujung, cuba tanya doktor, mana lagi bagus, buah ketika perut kosong ke buah ketika perut kenyang? Makan buah. Cuba tanya doktor. Kalau tak percaya, Nabi tak sebut pun, Nabi suruh kita buat, kita ikut dan kita tengoklah. Risiko untuk mendapat penyakit lebih banyak kalau kita makan terlebih dahulu, lepas tu kita buah kemudian. Sakit apa, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Risiko untuk mendapat tu kurang maknanya kalau kita mengamalkan buah terlebih dahulu. Tapi tengok cara pemakanan kita jugalah selepas tu. Rasulullah SAW juga mengetahui bahawa sebahagian sahabat suka membeli atau mendapatkan buah kurma, maka baginda pun menyuruh mereka berbuka dengan minum air. Di kalangan sahabat pun ada yang susah dapat, ada yang orang miskin, sangat miskin sehingga kan kurma pun tak ada kat rumah. Kurma pada zaman dulu nak kena beli dah, kena ada pokok tu kena ada tanah ladang sendiri. Kalau tak ada kena beli. Ada di kalangan sahabat tak ada duit langsung, orang tak boleh nak beli, mengharapkan ihsan orang lain. Jadi nak buka puasa tak ada kurma, hari itu tak ada orang nak bagi sedekah pula. Tapi Nabi suruh minum air. Air kosong air kosong. Kalau air zam-zam tu lagi bagus lah. Kalau tak ada air kosong, air mineral. Nabi SAW sabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma, fa innahu tahur." Rawahu Abu Dawud Tirmizi. Apabila salah seorang daripada kamu berbuka puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma tamal tadi dah. Namun seandainya dia tidak dapat mendapatkannya, maka hendaklah dia berbuka puasa dengan air, kerana air itu suci. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi. Air adalah suci ya, sebab kita suci dan menyuci. Air mutlak mana ada? Suci dan menyucikan. Ia bermaksud air dapat menghilangkan kotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dan dirasa ataupun kotoran yang bermaksud dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang. Dicuci semua, luar dan dalam air. Air. Jadi minum air kalau tak ada. Mana lagi afdal? Ada orang tanya, mana lagi afdal Ustaz? Kita tak ada kurma tak ada. Tapi ada buah, tembikai ke, apple ke, anggur ke, buah-buah dengan air kosong. Nak buka puasa mana lagi afdal Ustaz? Jawapan dia adalah air kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah malaikat suntuk. Kalau buka puasa minum dulu, kemudian baru makan buah. Kalau makan buah terlebih dahulu Ustaz, dia tak dapat pahala sunnah. Sebab itu buah tu jadi kiasan kepada kurma. Kias ni makna dia air tak ada kiasan, sebab Nabi SAW sebut lah, minum terlebih dahulu kalau ketika berpuasa. Kalau tak puasa Ustaz, tu pilih-pilih lah, nak minum air dulu ke nak makan buah terlebih dahulu, tak ada masalah.
Ibnu Qayyim mengatakan bahawa cadangan berbuka puasa dengan kurma merupakan kesempurnaan rasa sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Nabi buat ni bagus untuk Nabi dan bagus untuk kita, sebab Nabi dengan kita ni sama, manusia biasa. Apa beza kita dengan Nabi ya? Nabi dilantik oleh Allah menjadi Rasul tu ya, maksum, kita tak. Tapi dari sudut manusia adalah manusia biasa. Tubuh Nabi macam tu, tubuh kita pun macam tu. Nabi makan macam tu, kita tidur macam tu ya. Apabila perut dalam keadaan kosong, makanan yang manis-manis lebih mudah diterima dan dicerna oleh perut. Kurma manis lah, tetapi air kosong tak apa. Kurma juga dapat berfungsi bagi menambah kekuatan seseorang, terutama kekuatan pada pandangannya. Dia baik untuk mata yang ada masalah ni banyak makan kurma. Kalau kita rasa dalam bulan Ramadan, kalau boleh saya pernah jumpa orang yang dia buka puasa dengan kurma sahaja, air kurma, tapi kurma tu dia makan banyak sikit lah. Dia tak makan sebiji, dia tak makan 3 biji, dia makan 5, dia makan 7, dia makan 9, angka yang ganjil. Kemudian bila pula dia makan? Selepas tarawih. Cukup tak? Cukup, dia kata cukup makan, akan kenyang. Orang yang tak boleh. Tapi saya pernah jumpa orang. Kalau saya kena cari jugalah kalau ada kerana yang berat tu. Sebab nak tarawih tu ada 20 yang jadi imam tu 20 sebagainya. Kalau lapang tak ada masalah. Tapi dia boleh, sebab dia bagi, dan dia bagus untuk dia cepat kenyang. Sebab nutrien yang ada pada kurma tu cukup untuk tubuh kita ketika tu. Sebab tu Nabi diet dia saya sebut kurma, dan bagus untuk mata kita. Orang kata carrot bagus untuk mata kan, sebenarnya kurma lagi bagus untuk mata. Mata yang serabung-rabung kan kurma banyak-banyak sikit. Kurma tamar, jangan kurma ayam, kurma raging tu tu tak orang tetap masuk. Tu saya sebut kurma dengan kurma itu. Dah, tamar. Orang Melayu ni ada 2 kurma. Kan? Selain daripada itu, kurma merupakan jenis makan yang mudah ditemui di Madinah. Madinah memang syurga lah. Sebab dia buat kat situ. Jadi tips dia kalau pergi Mekah dengan Madinah umrah nanti kan, nak beli di Mekah, kalau turun di Mekah dulu buat umrah, kemudian baru ziarah dan balik melalui Madinah tu. Tips dia kalau nak beli kurma untuk makan bolehlah di Mekah. Sikit-sikit tak rasa kan. Kalau awak balik Madinah, itu sudah maklumlah. Sebab yang kurma di Mekah tu datang daripada Madinah. Kalau kita beli di Mekah, beli banyak, murah ni Ustaz, kita akan jumpa tengok nanti di Madinah lagi murah. Sebab dia datang daripada situ. Dan tips dia, jangan beli di ladang kurma. Ladang kurma bawa pergi ziarah kan, tengok pokok dan sebagainya, mahal. Beli kat mana? Beli kat pasar kurma. Pasar kurma ni dah roboh lah sebenarnya. Suk Tumur dia panggil, Suk Tumur. Saya pergi tahun 2016, ada lagi. Last saya pergi 2016, ada lagi. Pergi baru ni tak ada lah. Dia kata dah ni lah, dah kena bulldozer lah, dah diranakkan lah. Dia nak besarkan masjid, dia nak buat macam-macam apa. Jadi mereka ni menyewa di kedai-kedai dekat dengan Masjid Romamah. Masjid Romamah tu, tuan-tuan nanti kalau pergilah, kalau siapa nak pergi cuti sekolah nanti, cari Masjid Romamah dan Mutawif tu ditaruhlah. Dan dekat dengan Masjid Romamah tu ada tempat yang penjual Suk Tumur, pasar tamar ni menyewa kat situ. Pasar tamar tak ada dah ranak lah. Dah kena bulldozer habis dah. Tapi menyewa situ murah. Situ murah. Lebih murah daripada mudah beli tawar lagi. Ajwa Aliyah yang paling bagus, ajwa ni nama dia Ajwa Aliyah. Ajwa Aliyah ni besar dan dia juicy. Dia juicy lah makna dia. Berjus. Lembik-lembik, keras dan lembik-lembik itu. Nama dia Ajwa Aliyah besar. Ajwa Aliyah ni kalau di Malaysia ni saya tahu berapa sekilo, 150 sekilo. Kat sana pun dia letak, kalau pergi kat pasar tamar, kalau pergi kat ladang kurma tu, dia letak 100 rial sekilo. Tawar-tawar mungkin boleh hot 95-90.
Kat kedai yang saya sebut tadi tu, pasar tanah tu, yang dia sewakan kat tempat lain tu, tapi penjual yang sama. Kami dapat itu beli 55 saja. Bayangkan beza tak? 55 saja dibagi. 55 tu dah terik dah. Balik Malaysia, dijual 120 kalau tak silap. Ke 130. Jual alia lah. Jual alia ada banyak yang kena tipu pula. Dia besar jual alia. Tunjuk. Benda tu boleh buat. Dan sangat mudahlah di Madinah. Dan oleh sebab itu orang-orang Madinah biasa memakan kurma setiap hari. Memang diet dia lah. Diet daripada zaman Nabi lagi sampailah sekarang. Makan kurma. Sebab dia pengeluar kurma Madinah. Dia buat organik pun ada. Kita pergi, kita akan masuk daripada Mekah masuk ke Madinah tu, kita dah nampaklah ladang kurma kiri kanan. Macam pokok kelapa sawit itu. Tapi dari tempat lain lagi lah. Secara organik pun ada. Dia buat. Air berfungsi, habis kurma, air berfungsi sebagai pembasah mulut dan kerompong. Air ni air kosong lah. Apabila perut diisi dengan air, ia akan lebih mudah menerima makanan. Oleh sebab itu, perkara utama yang perlu dilakukan oleh orang yang lapar dan dahaga adalah minum beberapa teguk air terlebih dahulu sebelum makan. Itu antara benda yang bagus pada pagi kita perut kita kosong kan, start dengan air kosong dulu. Kita tak puasa ini kan, kita nak makan, start dengan air kosong dulu. Minum beberapa teguk, kemudian baru kita makan. Dia bagus, dia mencuci perut kita. Orang yang susah nak penghadaman, nak buang air besar, minum air kosong terlebih dahulu di awal pagi. Bangun tu minum air kosong. Berapa gelas tak? 2 gelas kalau boleh. Kalau ada sakit yang kita panggil apa? Tak nak keluar, air besar tak nak keluar. Sembelit. Kalau sembelit, ada orang dia sembelit pagi-pagi minum air kosong. Tak percaya. Jangan minum segelas ya, minum 2 gelas. InsyaAllah selepas tu saya tak masalah. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah ni, dia pergi ke mana-mana saja sekarang daripada di rumah dia duduk di Lembah Kelang lah. Dia pergi ke mana yang di luar daripada Lembah Kelang, atau dia pergi ke luar daripada Malaysia, dia tak akan dapat, dia tak boleh nak buang air besar beberapa hari. Dia memang macam tu dia kata. Jadi macam mana? Bagi tips minum air kosong. Orang kata jus oren, tak, minum air kosong. Nabi dah ajar minum air kosong ketika perut kosong. Kalau satu minum air banyak, insyaAllah selepas selesai masalah. Jadi jika kita mempunyai kurma untuk digunakan, untuk dimakan untuk ketika berbuka puasa, kita hendaklah berbuka puasa dengan kurma, kerana ia merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jika kita tidak mempunyai kurma, maka hendaklah kita berbuka dengan meminum air 3 dan itulah. Rutok dulu kalau ada, cari rutok dulu. Tapi sekarang bukan mungkin puasa lah. Kalau orang suka puasa sunat tu, cari rutok dulu. Dia dapat pahala lebih. Tak ada rutok, kurma biasa. Tak ada kurma, barulah air kosong. Semua tak ada, carilah air, buah-buahan yang biasa. Buah apa setelah, tapi biasa air, takkan air pun tak ada juga. Pelik lah kalau tak ada air ni kan. Wallahu ta'ala alam. 2 yang kita belajar pada pagi ni, sebut pagi ni berkenaan dengan puasa, berpuasa dengan kurma, dan juga memulakan puasa. Yang pertama adalah berpuasa sebelum solat, dan yang kedua adalah berpuasa dengan kurma. Kurma jenis apa saya sudah sebutkan. Ada soalan saya nak tanya? Sudah maklum dah sebenarnya saja sebagai peringatan kita. Disiplin ilmu kita baca juga bab ni, bab puasa. Habis bab puasa nanti kita akan masuk bab makan dan minum. Isyraq syuruk untuk juz. Okey. Tunggu waktu syuruk untuk kita solat isyraq. Kalau tak ada soalan, kita akan berhenti di sini. Sekarang yang baik adalah daripada Allah, kemahalan daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan.
Kita jumpa lagi dalam kuliah kita yang akan datang. Okay. Jangan lupa untuk sebelum kita balik, jangan balik dulu. Sebelum kita solat Isyraq, mazhab Syafi'i ada solat sunat Isyraq. Solat sunat Isyraq ni kalau nak betul-betulnya dimasuk 12 minit selepas syuruk. Kalau nak jaga sikit dia, lebihkan sikit, biasa 15 minit selepas syuruk. Sekarang lebih kurang lah, seminit 2 lagi. Solat 2 rakaat, dan kita akan dapat dan pulang berbalik. Ini yang Nabi buat. Sebelum Nabi balik, Nabi akan solat 2 rakaat. Bukan solat di rumah. Solat di rumah tu kita solat duha. Pahala dia mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Yang sempurna. 3 kali Nabi sebut. Kita tutup dengan tasbih kafarah suratul As dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi hamdihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshina bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rashidin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.